عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, perempuan, kakak-kakak, hajah-hajah yang dikasihi sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan untuk kesekian kalinya dalam tempoh ujian COVID-19 pandemik yang dikatakan akan berakhir ini, namun kedengaran di kanan kiri, di depan belakang kita berita-berita yang menguji kesabaran dan ketabahan kita. Marilah sama-sama kita doakan mereka semua agar diangkat ujian tersebut dan diberikan keampunan, diberikan kesembuhan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang beriman, kita tidak akan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana saya sendiri juga diuji dengan anak yang berusia 10 tahun yang dulu datang ke sini dan rajin mengaji itu. COVID-19 di asramanya di Terengganu. Jadi dalam usia 10 tahun berjauhan daripada ibu bapa dan diuji dengan COVID-19. Bagaimana perasaan kita kan? Tetapi di situlah diujinya semula apa yang kita imani, yang kita katakan sebagai tawakal, yang kita katakan sebagai sabar, penyerahan diri kepada Allah SWT. Maka kita lihat mereka semua bukan milik kita, tetapi mereka adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita didik agar mereka menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Lalu ujian ini sedang menguji kami sekeluarga. Saya mohon doa
dengan rendah dirinya daripada puan-puan sekalian, kakak-kakak yang dikasihi. Mana tahu dengan berkat kuliah duha kita pada pagi ini, mudah-mudahan doa tersebut dimakbulkan Allah SWT dan anak itu kembali sembuh seperti sedia kala. Dan kalau duduk dekat dengan ibu bapa lain, ya, ini jauh 10 tahun lagi umurnya. Jadi insya-Allah lah ini suatu ujian yang meningkatkan lagi keimanan dan penyerahan kita pada Allah SWT. Baik. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kita dipertemukan pada hari ini dalam suasana yang sangat indah dan saya rasa kita pun semua gembira dapat meneruskan lagi perjuangan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan jihad, yang mana jihad ini jika diambil nyawa kita ketika sedang berjihad maka syahidlah. Yang antara salah satu daripada kategori syahid yang dijanjikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ialah mereka yang diambil nyawanya ketika sedang menuntut ilmu. Jadi ini salah satu ibadah kita yang paling mulia, maka mudah-mudahan diterima Allah dan menjadi asbab untuk kita beroleh syurga Allah SWT. Selalu niat macam tu. Jadi apabila niat kita dipanjangkan sampai ke akhirat, insya-Allah pahalanya juga akan berganda berbanding orang yang niat sikit-sikit sahaja. Tak sama nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW sebut yang selalu dinakalkan oleh para ulama di awal kitab mereka, hadis tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu dilihat, dinilai, diukur kejayaannya dan akan dianugerahkan kemenjadiannya berdasarkan niat kepada si pelaku itu. Jadi insya-Allah hadirnya kita pada kuliah-kuliah kita seperti ini dengan niat yang cukup jelas, dengan niat yang cukup suci, murni dan panjang, wawasannya jauh sehingga ke akhirat, menjadi asbab untuk kita beroleh syurga Allah SWT. Yang saya selalu ulang ni berkali-kali, kan, kalaulah ada di antara kita yang dah terawal dulu masuk syurga dan dalam jemaah kita ini masih ada yang tercicir di neraka, tanyalah pada Allah SWT, ya Allah, di manakah si fulan, di manakah si fulan. Moga menjadi asbab untuk kita dibebaskan daripada azab api neraka dan kita dipertemukan di dalam syurga. Bahkan sebelum itu lagi di padang mahsyar, 7 kategori manusia yang akan beroleh payung Allah ketika matahari begitu panas terik di atas kepala kita, menanti giliran kita untuk dihakimi di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada 7 golongan itu ialah orang yang berkasih sayang kerana Allah. Jadi kita semua insya-Allah berkasih sayang kerana Allah SWT. Kasih kita terpaut kerana kita adalah jemaah pengajian Muslimat Surau Ihsan Taman Kepung. Dengan tautan kasih sayang ini, insya-Allah mudah-mudahan keikhlasan itu dilihat dan menjadi asbab untuk kita beroleh payung di akhirat. Payung di akhirat bukan payung emas namanya. Payung itu adalah payung yang hakiki yang hanya Allah sahaja yang boleh berikan kepada kita semua. Baik. Suara saya jelas ke ataupun agak bergema? Okey, alhamdulillah. Hari ini kita akan teruskan ke bab yang ke-7. Buku 139 daripada buku Tips Wanita Menuju Syurga. Jadi mungkin ada di kalangan sahabat dan saudari-saudari kita yang tidak dapat hadir pada pagi ini atas sebab-sebab kuarantin dan lain sebagainya. Kita doakan mereka boleh menyertai kita juga melalui online. Ya, terima kasih dan tahniah kepada pihak surau AJK Puan Norlia. Terima kasih banyak atas usaha yang murni ini dan juga kepada saudara kita Tuan Haji yang membantu setting up kita punya Facebook Live dan mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk muslimat yang tidak dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Hari ini kita masuk ke bab yang ke-7 ya. 139 Tips Wanita dan Fashion Wanita oleh Dr. Sofiah Samsudin. Jadi kalau kita tanya balik, kenapa nak baca tajuk ni Ustazah? Kami alhamdulillah dah tutup aurat dengan baik. Contoh ya. Jawapannya ialah kita sebenarnya mencari ilmu itu sedetail-detailnya, semantap-mantapnya sehingga kita dapat jadikan ilmu itu sebagai bekalan bukan sahaja untuk diri kita ketika kita lupa ataupun lalai, sebab manusia itu sentiasa lupa, sentiasa lalai, namanya juga insan, tetapi juga menjadi bekal bagaimana kita kelak dapat mendidik ahli keluarga kita. Kenapa Ustazah selalu tekankan mendidik ahli keluarga kita? Sebab hadis Nabi SAW juga menekankan tentang tanggungjawab.
kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua itu bertanggungjawab. Kamu semua itu seperti seorang penternak, penggembala. Ra' tu bahasa Melayu kita sebut ra'i, ya, ra'i. Ra'i sebab kita ra'i orang, kita jaga orang. Ra'in di sini adalah penggembala kambing, menjaga kambing, atau penggembala haiwan yang menjaga haiwan. Maknanya dia adalah seorang yang menjaga. Kita semua memang hidup sebagai khalifah Allah. Kita ada tanggungjawab, bahagian tugasan yang kita kena jaga. Betul tak? Kan ada tak yang lahir bebas daripada sebarang tugasan? Tidak ada sama sekali. Kita telah pun ditugaskan, paling kurang satu, kita ni Abdullah, kita adalah hamba Allah, dan kedua kita adalah khalifah Allah. Itu yang paling basic. Pemimpin Allah, perwakilan Allah di muka bumi ini. Itu yang paling basic. Kemudian Nabi jelaskan dalam hadis ini, tanggungjawab antara seorang wanita ialah menjaga keluarganya, kan? Mendidik ahli keluarganya, menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah tangganya. Jadi aurat ini, pakaian dan fashion wanita adalah satu bidang tugas kita. Tugas kita dari sudut penjagaan, dari sudut penguatkuasaan, walaupun dari sudut pemerintahannya pada asalnya adalah pada lelaki, namun sekiranya di sana berlaku sedikit kekurangan, kita sebagai wanita kita akan turut sama menyumbang ke arah penguatkuasaan. Jadi itu tujuan kita, memahami kenapa kita perlu tahu tips pakaian dan fashion wanita dari sudut syarak agar kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai ra'in itu tadi dengan baik, dengan cemerlang. Paling kurang perempuan, kalau kita dah buat tugas kita dalam keluarga kita, di akhirat kelak apabila kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh jawab. Kita mempunyai jawapan-jawapan dan bukti-bukti bahawa kita telah berusaha di muka bumi ini untuk mendidik anak cucu menantu kita untuk menutup aurat mereka dengan sempurna. Betul tak? Bukankah kita akan ditanya dengan tanggungjawab yang telah dipikulkan kepada kita di akhirat kelak? Maka insya-Allah kita cuba dalam bab ini pun, di samping kita jaga aurat kita, kita juga nak jaga aurat ahli keluarga kita. Baik, kita teruskan. Yang pertama, pendahuluan. Berpakaian ialah fitrah manusia dan antara nikmat kurniaan Allah yang perlu disyukuri oleh manusia. Itu fitrah bagi manusia. Jika ada manusia yang mula tidak berpakaian, sebenarnya dia sudah melanggar fitrahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, tidak berpakaian itu sebenarnya adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh haiwan yang tidak berakal. Jadi manusia apabila telah diselewengkan kefahaman dia dan dia tidak berpakaian, dia telah melanggar fitrah manusia. Sebab itu secara azalinya, ya, kalau kita cek ke dalam hati manusia, kalau kita korek dalam hati dia, apa perasaan dia sebenarnya tidak berpakaian begitu, akhirnya dia akan temui rasa tidak selesa. Sebenarnya kalau tanya dalam hati dia. Ya, saya bagi contoh perempuan, rupa-rupanya di Hollywood baru-baru ini, ya, telah bangkit hampir 100 orang bekas pelakon-pelakon wanita Hollywood yang menuntut kepada seorang lelaki pengarah penerbitan filem Hollywood yang telah melakukan sexual abuse kepada mereka. Bilakah mereka tuntut? Baru tahun lepas, kalau tak salah 2021-2020. Heboh. Rupanya bila seorang tuntut, keluar 2, keluar 3, keluar 4, berpuluh-puluh, hampir 100 orang menuntut sexual abuse yang telah dilakukan oleh seorang penerbit filem Hollywood. Rupa-rupanya mereka dahulu ketika tidak berpakaian yang melakukan tugas-tugasan itu, mereka telah terdedah kepada abuse. Abuse maksudnya apa? Salah laku, ya. Salah apa? Salah laku, kan? Ya. Jadi rupa-rupanya mereka terseksa secara psikologinya kerana mereka diperlakukan demikian. Sekarang yang tuntut tu pun ada yang dah berkedut 1000, umur dah 60-an. Tapi dulu mereka muda, cantik, dan ketika mereka muda itu rupanya mereka terdedah kepada sexual abuse oleh pihak tersebut. Sebenarnya bukan penerbit itu saja, ada kameraman, ada tukang juru make up, macam-macam ceritalah. Seram kita tengok. Tapi kenapa bila kita baca tu kita insaf, rupa-rupanya sebenarnya mereka pun tak selesa ketika mereka tidak berpakaian melaksanakan adegan-adegan itu, kerana mereka telah terasa maruah mereka tercalar apabila diganggu secara seksual. Tapi mereka tidak ada platform untuk bersuara. Mereka takut
dan sekarang barulah terbukti bahawa sebenarnya mereka dulu menderita. Ada yang mengaku kata penderitaan itu berpuluh-puluh tahun. Kalau malam tidur mimpi sexual abuse yang mereka alami. Kita yang menonton tu kita ingatkan seronok, mereka seronok. Rupa-rupanya mereka menderita. Puncanya apa perempuan? Pakaian. Jadi ada lakonan-lakonan kononnya jadi superhero macam Superman, tapi Superwoman, saya tak nak sebut nama. Jadi hampir tak berpakaian lah. Pakai yang sekadar sahaja menutup. Rupa-rupanya dalam cerita dia nampak sebagai heroin. Di luar cerita dia adalah seorang yang menderita secara mentalnya. Lihat kasihan pada mereka. Jadi kita sepatutnya orang Islam, kita rasa bersyukur. Alhamdulillah kita boleh cover seluruh aurat kita. Tidak terdedah kepada sebarang sexual abuse. Selagi kita menjaga dengan baik. Baik, ni kita nak tanamkan. Sebenarnya itu fitrah. Pertama sekali itu fitrah. Buktinya apa? Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, qad anzalna 'alaikum, telah kami turunkan bagi kamu ke atas kamu libasan, pakaian. Untuk apa? Yuwari sawatikum warisha, agar dapat menutup aurat kamu dan menjadi pakaian yang menghiasi kamu. Jadi rupanya pakaian ini adalah satu untuk tutup aurat. Aurat ada banyak bagi seorang wanita. Lelaki pun ada juga aurat dia yang perlu ditutup. Kenapa perlu ditutup? Kerana bila dia buka, dia membawa bahaya. Dia membawa mudarat seperti yang saya sebutkan tadi. Walaupun menjadi heroin sebuah filem pun, dia tetap terdedah kepada mudarat. Heroin tidak menjamin keselamatannya apabila dia membuka tubuh badannya. Sebab itu tujuannya menutup aurat dan menjauhkan daripada mudarat. Dan di samping itu pakaian juga menjadi perhiasan. Bukankah dengan pakaian yang indah, cantik dan sempurna, seseorang itu akan kelihatan anggun? Seseorang itu akan dihormati. Seseorang itu akan mendapat penghargaan daripada mereka yang berada di sekitarnya. Rupanya itulah fitrah yang Allah tetapkan bagi kita. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan juga pakaian takwa, dan itulah yang sebaik-baiknya. Jadi pakaian ni ada dua, pakaian fizikal dan pakaian rohani. Pakaian rohani itu apa? Takwa. Takwa itu apa? Rasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa perhatian Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Sehingga kan pakaian takwa inilah yang akan menghalang seorang yang beriman daripada melakukan dosa walaupun dia sedang bersendirian. Orang yang tidak bertakwa, mungkin dia takut melakukan dosa apabila ada orang, terutamanya riak. Bila dia riak, dia tak nak buat tak baik depan orang. Tetapi apabila tidak ada orang, dia sanggup melakukan perkara dosa. Namun begitu Allah bekalkan takwa itu sebagai pakaian orang beriman, sama ada dia berseorangan ataupun dia beramai-ramai, dia tidak akan melakukan dosa. Dia akan rasa takut untuk melakukan dosa. Kerana apa? Kerana dia ada takwa. Itu dia cantiknya, takwa pada diri orang Islam sebagai suatu pakaian. Kenapa dia pakaian? Dia akan halang hati kita daripada melakukan perkara-perkara buruk dan perkara-perkara berdosa. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka berfikir. Kenapa begini? Cuba kita fikir Kalau Allah itu yang menciptakan kita, pasti Allah kenal fitrah kita. Bila Allah yang kenal fitrah kita, Allah yang tetapkan manual, guideline, peraturan, kamu kena tutup aurat, bermakna itulah yang terbaik. Sebab Allah yang paling kenal kita. Ibarat kalau kita tengok syarikat-syarikat handphone, ada macam-macam produk handphone. Bila handphone kita ada masalah, kita kena rujuk panduan daripada syarikat yang mencipta handphone kita. Betul tak? Bolehkah kita pakai Samsung tapi kita nak rujuk ke manual setting iPhone sebab kita kata iPhone lagi mahal, ataupun iPhone lagi bagus, saya pakai Samsung, rosak ni, saya ikutlah iPhone punya cara? Boleh? Tak boleh. Kita kena ikut manual guideline yang dibekalkan oleh pengeluar, sebab dia yang lebih mengetahui produk dia. Demikianlah kita ikuti guideline yang dibekalkan oleh Allah SWT, sebab Allah yang mencipta kita. Allah lebih mengetahui fitrah kita. Boleh?
Ini satu cabaran di zaman ini. Bila kita nak bercakap dengan orang muda, kita nak betulkan state fashion pakaian mereka, perlu berikan mereka kefahaman bahawa ni poin pertama kita, pakaian yang baik itu sebenarnya fitrah. Bila kita pakai pelik-pelik, apa rasanya? Cuba kita try pakai baju Batman jalan pergi pasar tani. Cuba. Jadi apa? Apa rasanya? Bertentangan dengan fitrah kita sebab semua orang tengok kita. Betul tak? Jadi di situlah pentingnya kita mengambil berat tentang pakaian sebab dia adalah sebahagian daripada fitrah kita. Ya, baik, selesai. Tips pakaian wanita muka surat 140. Kita akan masuk pada tips pakaian wanita muslimah adalah seperti berikut. Ada beberapa tips yang dibekalkan dan ditulis oleh Dr. Sofia Samsudin di sini, ada banyak ya. Jadi mungkin hari ini kita akan cuba cover sebahagiannya. Paling kurang ada 6 tips berpakaian yang betul. Muka surat 140 kita tengok tips yang pertama, pakaian seorang wanita yang mengikuti fitrah yang Allah tetapkan pada kita ialah menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Itu secara fitrahnya. Jadi bukan kerana kita tutup aurat ni sebab Islam suruh, sebab saya takut berdosa, saya takut kena sambar api neraka. Bukan sebab impak daripada itu sahaja. Tapi kita tengok sebenarnya perkara ini adalah sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 31, nak tahu apa dia? Allah SWT kata waqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ini tuntutan Allah. Katakanlah kepada orang-orang wanita yang beriman. Tengok ni, lil mu'minat ni maksudnya wanita yang beriman. Bermakna puan-puan, kalau orang yang setakat Islam celup-celup ya, tapi iman belum ada, kadang memang susah nak cakap, atau iman dia pun gitu-gitu saja. Kadang-kadang memang susah nak tembus nasihat. Sebab itu kan, itu cabaran. Kenapa kalau kita fikir, Ustazah lama dah jumpa nasihat, tak tembus-tembus. Kenapa ya? Cuba tengok. Kadang nasihat dalam Al-Quran ni perempuan, ada yang umum, ada yang untuk orang Islam, ada yang untuk orang beriman, ada yang untuk orang bertakwa. Takwa lagi tinggi perempuan. So kita tengok level-level tu macam mana. Jadi kalau level tu untuk orang bertakwa, patut kita cuba address pada orang Islam yang baru-baru masuk ni atau baru-baru nak berjinak-jinak semula dengan ajaran Islam. Kadang-kadang kita akan dapati dia tidak mudah masuk, dia tidak mudah tembus. Sebab itulah kaedah untuk kita berhadapan dengan situasi moden ni yang Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi saya pernah sebutkan sebelum ni, dia ajarkan dalam Risalah An-Nur. Oleh sebab kita duduk dalam zaman jahiliah moden, kita jahiliah semula ni, tapi jahiliah moden, bukan jahiliah Arab, jahiliah klasik, bukan. Kita kena mulakan balik dengan menanamkan iman ke dalam hati orang-orang Islam. Orang Islam ramai satu dunia ni, yang ber-IC, berpasport Islam ramai sangat satu dunia. Nabi kata ibarat buih di lautan. Boleh kira ke buih di lautan perempuan? Tak boleh, terlalu banyak. Tetapi yang menjadi krisis kita ialah orang yang beriman. Iman. Jadi itulah yang sedang dilaksanakan pada usaha kita, para pendakwa zaman sekarang ni. Kita nak tanamkan iman. Orang Islam ramai, yang masuk Islam pun semakin ramai. Tetapi yang menanamkan iman dan berusaha untuk tanam iman tu, kita menghadapi cabaran. Jadi perempuan tengok ayat ni memang ditujukan pada orang beriman. Kalau kita nak bagi nasihat pada seseorang, kita tengok tahap iman dia macam mana, agak-agak dia dah bersedia belum. Kalau iman dia dah okey, insya-Allah kita masukkan nasihat ni, terus dia boleh ikuti. Tapi kalau dia Islam yang baru-baru berjinak, saya anjurkan kita jangan paksa. Kita jangan paksa. Ikut kaedah Risalah An-Nur di Turki. Macam mana kita tahu Turki itulah tempat sekular bangkit. Di situlah jantungnya khilafah Islamiyah. Mereka musnahkan sistem Islam, cabut, haramkan tudung, dan mereka suruh minum arak. Di situlah tempat dia. Tapi di situ juga sekarang bangkit juga satu gerakan Islam. Tengok pemimpin dia Erdogan macam mana. Siapa yang paling berani lantang bersuara melawan kezaliman orang kafir, Yahudi, Israel. Sekarang, dulu kita ada Tun Mahathir. Betul, Tun Mahathir pun lantang ya. Sekarang ni yang paling lantang siapa? Erdogan. Sampai pemimpin-pemimpin barat pun apabila berhadapan dengan Erdogan, nampak malu alah macam mana dia orang. Segan-segan, tunduk-tunduk. Tapi kalau dulu-dulu sebelum Erdogan,
dengan pemimpin Turki, tak pandang sebelah mata. Cuba tengok gambar-gambar dalam video tu boleh nampak. Jadi nak katanya di sini, di situ hancurnya Islam dan nampaknya di situ akan bangkit semula Islam melalui kaedah pendekatan Risalah Nur. Sebab tu saya nak bawa. Dulu saya pun tegas juga ni bab-bab aurat, tapi perempuan saya nak nasihatkan di sini. Kita tengok balik, kita jangan paksa orang tutup aurat. Kita tengok dia sampai tak waqul lil mukminat ni, sampai tak tahap mukminah dulu. Kita tengok dia punya Islam cukup tak? Dia solat cukup tak lagi 5 waktu? Kan? Dia dah sayang Allah belum? Kadang-kadang sayang Allah pun tak, walaupun dia kata dia Islam. Kan? Dia sayang Rasulullah tak? Dia ingin menjadi orang Islam yang baik tak? Bila kita dah nampak dia dah ingin menjadi orang Islam yang baik, maknanya dia dah ada iman di situ. Kan? Dia dah mula beriman dengan malaikat, dia dah mula rasa bimbang malaikat catat amalan dia. Masa tu kita masukkan elemen aurat. Boleh? Jadi taklah nampak kita kejam sangat tak? Awal-awal tutup aurat. Kan? Tutup situ, tutup sini. Orang tu terkejut. Kan? Contoh, maklumlah kita duduk dalam sistem sekular. Kadang-kadang yang sekolah pun dah pakai tudung tapi tak faham nama pakai tudung. Dia perempuan, ini ajarkan saya. Mari kita isi jiwa mereka. Ya, anak cucu kita yang pakai tudung tu, pastikan mereka faham kenapa pakai tudung. Jadi rupa-rupanya orang beriman ini dipesan disuruh tundukkan pandangan, yaghdudna min absarihinna, dan peliharalah kemaluan. Tengok sekarang ni apa yang terjadi, mengapa terlalu banyak anak zina yang dilahirkan, kerana perempuan-perempuan tidak memelihara kemaruah mereka. Kan? Wa yahfazna furujahunna, peliharalah kemaluan mereka. Perempuan nampak tu jelas faraj kan, kemaluan. Allah yang suruh wanita jaga kemaluan mereka. Allah yang suruh. Jadi menjaga kemaluan maksudnya menjaga maruah. Tapi kenapa sekarang ini banyak anak-anak zina dilahirkan? Kenapa mereka tak jaga maruah? Kenapa mereka tak tunggu kahwin dahulu? Ya? Okey. Mereka kenapa tak tunggu ada ikatan yang sah barulah berlaku hubungan tersebut sehingga melahirkan anak yang sah? Kenapa? Jawapannya kerana ini tadi. Satu, tak jaga pandangan mata. Anak perempuan yang muda-mudi sekarang ni, jangan kata tak apa, saya dah tua, alhamdulillah saya dah istiqamah. Jangan fikir macam tu. Cuba fikir yang keliling kita bagaimana. Tengok, perhatikan kaum keluarga kita. Jangan sebab nanti kita tak jaga mereka, tak didik mereka, na'udzubillah, depan Allah, kata ulama apa dia, tersungkur di pintu syurga. Bila hisab amal kita dah elok-elok, contohlah kan, contoh walaupun saya banyak dosa lah, kalau saya elok-elok tiba-tiba stop, tengok dekat tanggungjawab mendidik keluarga anak-anak sangkut dekat situ, kan sedih. Patut masuk syurga tapi tersungkur, sebab tu sebut tersungkur di pintu syurga. Jadi kita akan sama-sama melaksanakan tanggungjawab ini. Tanamkan kefahaman, mata kena jaga. Kalau mata, walaupun perempuan, kita cakap pasal perempuan je. Sebab ayat sebelum ni, ayat 30 surah An-Nur, dia cakap pasal lelaki. Disuruh orang lelaki jaga pandangan mata mereka dan jaga kemaluan mereka. Dan itu adalah lebih baik bagi mereka. Itu bagi orang lelaki. Ayat tu dia mula dengan lelaki dulu, perempuan. Lepas tu baru perempuan. Ayat 31 kepada perempuan pun mesti jaga kemaluan mereka dan maruah mereka. Nak jaga tu kena berjaga mata dulu. Jangan tengok perkara-perkara yang haram. Dan perkara-perkara yang mendorong kepada pemikiran-pemikiran melakukan gejala-gejala yang tidak sihat, seperti hubungan-hubungan yang tidak halal. Jadi mata tu bermula dengan apa? Kalau zaman sekarang dia mula dengan gadget. Dia tengok YouTube, movie-movie yang tak betul kan. Jagalah, terutama perempuan, dia banyak terbuai dengan cerita-cerita Korea. Anak perempuan sampai boleh bahasa Korea kak kan? Boleh bahasa Korea kan. Paling kurang kalau boleh bahasa Mandarin bagus juga, itu bahasa perniagaan. Tapi tiba-tiba sebab banyak tengok cerita macam tu, dia boleh bahasa Korea sampai ke tahap itu. Dan kita bimbang bila dah suka kepada bahasa, apa lagi yang mereka tiru selepas itu. Nampak? Jadi sama-sama kita jaga. Belum lagi application bahaya ni. Tak payah sebut lah. Tapi yang penting kita punya tanggungjawab, kita usaha perhatikan mereka. Jangan biarkan mereka hanyut dengan gadget ini tanpa dijaga dan diperhatikan. Okey.
Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menzahirkan perhiasan-perhiasan yang ada pada tubuh badan mereka, illa ma zahara minha, kecuali apa yang sememangnya terzahir. Kata ulama, perhiasan yang terzahir pada wanita itu adalah contohnya cincin yang sebab duduk dekat tangan. Tangan ni memang ijma' kata dimaafkan, ini bukan aurat. Sebab tapak tangan bukan aurat. Macam mana nak tutup ini saja tapi tapak tangan terbuka? Maka di situ ulama fiqh kata majoriti lah, dia kata ini bukan aurat. Walaupun ada minoriti yang kata ini aurat, wajib tutup. Sebab tu dia orang pakai sarung tangan. Okay? Tapi kita ikut yang tidak aurat lah di Malaysia ni. Jadi apa yang ada di cincin, zahir lah tu. Itu zahir, tak apa. Kan boleh tunjuk, nak tunjuk cincin, tak apa. Ada yang pakai cincin. Gelang, boleh tunjuk gelang. Okey, tidak ada masalah. Cuma kalau gelang sampai sini, dia jadi satu cerita lain pula. Dia masuk dalam kategori apa? Berlebih-lebihan. Itu yang kata tabarruj. Tapi sekarang ni pun kalau duduk Selangor, KL, janganlah pakai gelang sampai sini. Sampai sini pun orang dah kacau kan. Dah, kawan saya bawa motor, pakai gelang kat sini, bawa motor. Ada motor sebelah lalu, dia kerat, sat. Kat tangan dia. Tapi bukan tangan ni lah, berdarah je lah sebab terkena pisau tu sikit. Dia pun pandai pula kerat macam mana lah teknik dia. 2 orang lah motor tu. Jadi seorang kat belakang dia. Tapi luka dah dia jatuh motor. Cedera berapa hari. Jadi menakutkan sebenarnya. Kalau kita sekarang ni terpaksa niat berjaga-jagalah. Tak payahlah tak tunjuk-tunjuk sangat. Mungkin dah bukan zaman dia. Saya ingat zaman kita dulu-dulu muda-muda boleh. Ada je tengok anti-anti pakai sampai sini ada kan. Anti datin-datin tu. Saya budak-budak tengok, banyaknya gelang anti tu kan. Datin tu. Tapi sekarang bukan zaman tu lagi. Jadi tak apa, ada hikmahnya. Kita tutup lah. Tutup bawah stongan pun tak apalah. Yang penting dekat rumah suami nampak, keluarga nampak. Sebenarnya emas juga membawa, katanya saya tak kaji lagi betul-betul, membawa aura-aura yang mencantikkan wanita kan. Sebab itu juga susuk, kononnya susuk yang haram yang syirik tu kan, pakai emas juga. Dan katanya ni pun Allah Ta'ala, saya baca je dalam artikel, mereka yang lelaki nak jadi perempuan pun sengaja memakai emas pada tubuh mereka kerana ada kesan kepada hormon dan lain sebagainya. Nanti saya boleh kaji lagi, puan-puan pun boleh kaji juga sejauh mana kebenarannya, kita share dalam grup ya kalau jumpa kan. Saya terbaca artikel sekali lalu, saya tak ulang lagi baca. Nanti kalau saya baca lagi insya-Allah kita share. Cuma memang haram bagi lelaki. Jadi itulah dia apa yang terzahir. Baik, kalau gelang kaki terzahir ke tak? Kalau kita pakai gelang kaki di luar stocking menutup aurat. Tapi kita pakai gelang kaki, memang tidak memang zahir. Tapi kalau perempuan loceng kat gelang kaki, itu kaedah yang memang diceritakan dalam sabab nuzul, dalam reason of revelation ayat tentang aurat di dalam Al-Quran tu. Punca dia itulah loceng di kaki tu. Zaman jahiliah dulu, perempuan dia pakai loceng, dia jalan dekat pasar. Tujuan dia apa? Supaya orang semua dengar ada orang perempuan datang. Jadi bila bunyi kering, orang akan tengok siapa tu? Perempuan. Lepas tu dia pun dah make up lah siap-siap supaya bila orang tertengok dia tu, orang kata, cantik. Dia gitu. Itulah fitrah wanita. Sebahagian daripada fitrah wanita yang suka dilihat. Jadi boleh jelaskan apa yang zahir, apa yang tidak zahir. Mengikut Ibnu Abbas, peringan bawah sekali itu, salah seorang sahabat terulung Nabi SAW berkata, perhiasannya yang biasa nampak daripadanya adalah celak dan cincin. Ibnu Abbas kata tambah lagi satu, celak. Jadi celak memang mata bukan aurat kan, muka ini bukan aurat. Maka apa yang terzahir pada muka ini termasuk celak, dianggap sebagai perhiasan yang zahir. Sebab celak ni masih dia lebih kepada fitrah manusia. Di samping kalau celak esmit, dia ada khasiat-khasiat dia. Pernah dengar celak esmit yang jual di Mekah, Madinah tu? Ada khasiat dia. Kan dia untuk terangkan mata kan. Itu memang ada khasiat. Nabi pun memakai celak. Jadi itu satu sunnah. Maka bolehlah pakai celak. Cuma sekarang ni dia dah jadi lebih daripada celak. Dia naik dekat bulu mata ni kan. Ada apa? Maskara. Lepas tu kat sini pula dia tajamkan lagi. Saya pun dah tak tahu nama-nama dia.
eyeshadow yang warna-warni tu kan. Eyeshadow. Jadi itu semua adalah bukan fitrah. Baik. Di sini dapat difahami bahawa bahagian badan yang dipakai cincin dan celak mata adalah dikira termasuk dalam yang biasa nampak. Anas bin Malik juga sependapat dengan Ibnu Abbas dalam hal ini, begitu juga dengan tabi'in yang lain. Jadi kita berpegang pada yang ini insya-Allah. Yang kedua, tips yang kedua, pakaian yang longgar. Muka surat 141, pakaian yang longgar. Maksud dia ialah tidak ketat dan tidak menonjolkan bentuk anggota tubuh. Sedangkan pakaian yang ketat walaupun tebal akan menyifatkan bentuk badan wanita dan menonjolkannya. Maksud longgar tu jangan nampak shape. Jadi kalaulah seandainya nipis nampak shape jadi masalah, tebal nampak shape pun jadi masalah sebab dia tidak mengikuti syarat-syarat maksud kepada pakaian longgar. Jadi pakaian longgar itu tebal dan tidak membentuk sehingga tidak dapat dikenal pasti bentuk tubuh badannya atau warna kulitnya. Jadi ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Usamah Ibn Zaid anna abahu Usamah qala kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubtiyah. Anak kepada Usamah bin Zaid yang menceritakan bahawa ayahnya Usamah pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan hadiah pakaian qubtiyah. Dia sejenis pakaian katanya daripada cotton Egypt. Qibti kan Egypt. Cotton Egypt ni antara yang terbaik di dunia sebenarnya. Dan mereka adalah pengeluar cotton yang sebenarnya juga antara yang terbanyak di dunia. Tapi kesan penjajahan Perancis ke atas Egypt dahulu, mereka telah memeterai perjanjian Egypt tak boleh ekspor cotton banyak-banyak. Ada had dia. Dan Egypt wajib import beberapa cotton pula dari luar. Belakang tu. Dia pun banyak gandum tapi dia pun kena sekat juga. Begitulah. Macam tu mana ada negara Islam dalam dunia ni yang merdeka tanpa syarat. Semua merdeka bersyarat. Kita pun merdeka bersyarat. Tengok sekolah-sekolah penjajah. Berapa lama kita nak proses cuci balik supaya masuk subjek Islam. Ingat tak masa dulu-dulu kecil? Kita ada moral sahaja. Kan? Pelan-pelan masuk kemahiran Quran, pendidikan Islam. Semua negara Islam selepas hancurnya khilafah Islamiyah di Turki ni perempuan dikeroyok demikian rupa oleh negara-negara penjajah. Dan kita nak lepaskan diri itu bukan mudah. Nampak macam merdeka secara fizikal, tetapi secara spiritual masih ada banyak penjajahan pemikiran di dalam negara-negara tersebut. Okey, jelas ya? Jadi Qubtiyah kafifah kanat mimma ahdaha Dihyatul Kalbi. Jadi Rasulullah pernah memakaikan aku sejenis kain qubtiyah yang kurang tebal yang dihadiahkan daripada seorang yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Maka kata Usamah ni, aku memakaikannya kepada isteriku. Rasulullah bagi pakai kat dia, tapi dia bagi hadiah kat isteri dia. Dia sayang pada isterinya lah ni. Jadi suatu hari Rasulullah bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak memakai kain qubtiyah itu? Tak nampak dia pakai. Usamah menjawab, aku telah memakaikannya kepada isteriku. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Usamah, suruhlah isterimu mengalaskan kain tersebut dengan kain yang lain di bawahnya. Nampak? Kenapa? Kerana aku bimbang jika kain qubtiyah itu tidak dialas, maka akan kelihatanlah besar kecil tulang-tulang badan isterimu. Maksudnya ni bahasa lembut nak kata nampak shape. Nampak bentuk. Itu bahasa halusnya. Kan? Jadi Rasulullah SAW pesan, kalau isteri kamu yang pakai kain tu nak kena cover lah bawah dia. Saya bagi kat kamu tak apa, kamu lelaki tak ada masalah. Tapi bila bagi kat isteri kena cover lebih supaya sempurna tertutup auratnya. Nampak jelas tak? Jadi di situ ada beza antara tutup dengan balut. Tutup dengan balut. Balut ni kita boleh balut masih nampak bentuk asalnya. Tapi bila kita tutup, maka kita cover tak nampak bentuk asalnya. Alright, kita teruskan tips yang ketiga. Pakaian yang tidak jarang. Buku surat 142. Untuk yang menonton secara online 142. Tips yang ketiga, pakaian yang tidak jarang. Nabi menyebut tentang balasan wanita yang memakai pakaian tetapi jarang. Takut ni. Okay, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketar kalau baca hadis ni. Walaupun dah banyak kali baca. Kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma.
ada 2 kategori menjadi ahli neraka yang aku tidak pernah melihat keadaannya dahsyat seperti mereka. Takut ya. Maknanya Rasulullah tengok keadaan mereka tu menyebabkan Rasulullah sedih, Rasulullah takut, Rasulullah simpati, dan Rasulullah nak selamatkan umatnya supaya jangan jadi seperti 2 kategori ini. Jadi kita tengok perempuan, kita anggap ni Rasulullah sedang berpesan kepada kita semua ya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Iaitu sekumpulan orang yang di tangan mereka itu ada sebat ataupun ada pemukul daripada ekor lembu, yang mana mereka ini memukul manusia. Jadi dalam neraka ada satu kumpulan yang dia pegang alat sebat ni dan dia pukul orang. Alat sebat ini kelihatan seperti ekor lembu. Kita tengok bila hari korban, ekor lembu tu sebelum disiat tu kan, kita nampak dia panjang, hujungnya ada bulu, betul? Jadi Rasulullah nampak orang yang menyebat ni memegang penyebat seperti itu, seakan-akan seperti itu. Kalau kita pukul orang dengan ekor lembu, sakit ke tak sakit? Sakit tak? Sakit. Boleh dah try dah? Saya try sebab nak menghayati hadis ni. Jadi bila korban tu saya pinjam sekejap ekor tu, try. Bila pukul kayu pun kita boleh nampak, pukul tiang bumbung masa tu, bumbung zinc, nampak gegar tiang tu. Bunyi tong macam tu. Dia kuatnya pukulan ekor lembu tu tadi ya. Jadi perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Jadi tadi yang pertama dipukul tu siapa? Penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim. Janganlah memimpin tapi zalim ya. Memimpin mana-mana pula. Pimpin keluarga jangan zalim, pimpin masyarakat jangan zalim, pimpin institusi jangan zalim. Zalim ni apa? Zalim ini tidak berlaku adil. Mudah seorang pemimpin itu tidak berlaku adil, tetapi balasan dia berat di akhirat kelak. Nauzubillah min zalim. Kemudian yang kedua ni yang sangat menggetarkan jiwa kita, iaitu golongan siapa yang dipukul? Ialah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Wanita yang berpakaian tetapi seakan-akan telanjang. Ariyat, telanjang ya. Mumilatun, membuat orang lain atau cenderung kepada maksiat. Mumil ni dia cenderung. Maksud mumilatun ialah cenderung kepada maksiat. Mailatun, membuat orang lain cenderung juga kepada maksiat. Okey. Cuba kita tengok hadis ni dalam-dalam sikit ya. Kita nak fokus pada wanita. Nombor 1, orang pemimpin yang zalim disebat, okey jelas. Yang kedua, wanita berpakaian tetapi dia kelihatan telanjang. Sedih tak? Jadi kita tengok trend zaman sekarang ni, pakaian-pakaian orang muda. Mula-mula dahulu orang tak pakai baju kurung, dah ada gelombang pakai baju kurung. Alhamdulillah. Kemudian dulu orang tak kenal jubah, dah ramai orang pakai jubah. Alhamdulillah. Tiba-tiba baju kurung dan jubah ditukar semula pattern, kembali kepada zaman penjajahan, ketat macam kebaya, belah sampai tengah kan. Dulu itu kan zaman dahulu kala, zaman-zaman kita baru habis dijajah kan. Tapi bila dah ada Islamisasi, kita dah ada kesedaran, tapi syaitan tidak pernah berhenti menghasut manusia. Muncullah pula fashion-fashion yang kononnya baju kurung, kononnya jubah, tetapi mendedahkan bentuk tubuh badan. Jubah tetapi shape habis daripada atas ke bawah, nampak semua saiz kan? Boleh diagak berapa ukurannya. Sedih kan? Ataupun kainnya jarang sehingga kelihatan jelas saiznya macam mana. Tapi bila ditanya, saya dah ikut peraturan, ini baju kurung contoh, ataupun ini kebaya, kebaya pun boleh pakai, tapi tengok kebaya yang macam mana. Dah kalau nampak semuanya, maka dia jadi kasiyatun ariyat. Itulah yang kita bimbang. Tudung janganlah jarang sehingga kelihatan lehernya dan lain sebagainya. Kemudian disebut dekat sini, dia cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada maksiat. Cuba tengok iklan produk sekarang ni. Macam mana wanita yang dipaparkan di atas produk tersebut. Nak jual kereta, kenapa mesti letak perempuan tergolek atas kereta tu? Kan? Yang beli kereta tu siapa selalunya? Kan? Cuba tengok dalam statistik pemilik kereta di Malaysia ni, banding jantina antara lelaki dengan perempuan, siapa lebih banyak
beli dan memiliki kereta? Lelaki. Tapi kenapa perempuan yang kena tergolek atas kereta tu? Bukan duduk berdiri elok, dia tergolek atas kereta. Sebab tu saya cakap tergolek. Lepas tu letak besar-besar dekat tepi highway tu. Semua driver lalu mesti nampak. Termasuklah suami-suami kita yang menjaga pandangannya itu. Kan? Jadi orang beriman dia ternampak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu orang beriman. Hari-hari nampak jadi apa? Kan gangguan pada penglihatannya. Dan puan-puan, saya selalu share pada ini berkali-kali, tak apa, saya tak puas lagi share. Kajian daripada profesor daripada Norway yang menunjukkan bahawa hasil pandangan lelaki memang memberi impak besar berbanding pandangan mata wanita. Saya dah cerita dah banyak kali. Lelaki tu bila dipaparkan depan dia gambar perempuan cantik, naik grafik otak dia. Dia pasang alat kat sini untuk mengesan getaran otak tu. Baru otak, tak kira lagi getaran hati. Tak ada alat lagi dicipta kot ya. Tak tahulah kalau ada alat untuk getaran hati. Tapi alat mengesan bohong dah ada. Untuk melihat getaran frekuensi bohong tak bohong. Alat ni baru pada waktu itu tahun awal 2000, dia dah baru cipta alat tersebut melihat kesan grafik pandangan mata melalui getaran otak. Jadi dia nampak bila letak gambar perempuan cantik, getaran naik macam ni. Macam harga minyak naik tu kan. Naik macam tu. Tapi bila orang perempuan dia letakkan gambar lelaki, dia biasa je, naik sikit je. Lelaki comel, dia naik sikit lah. Lelaki handsome, maaf. Bila letak gambar lelaki tua, grafik biasa je, tak ada apa-apa. Dia sengaja letak tu. Dia tunjuk hasil dia tu. Tapi perempuan bila dia naik, bila letak gambar handbag, naik. Naik gitu. Ada nampak kesan pada minda wanita. Dia letak gambar kasut tinggi, high heels tu, 3 inci. Naik getaran grafik pandangan mata wanita. Wanita terkesan pada benda-benda. Lelaki terkesan pada wanita. Sebab itulah patutlah saya tengok hadis ni. Betul lah hadis ni. Dia itu cenderung kepada kemaksiatan perempuan ni. Dan dia membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan. Nampak? Kan? Dia bergolek atas kereta tu apa? Apa cerita? Kan? Terguling dengan pakaian yang tak sepatutnya di atas kereta. Tak wujud pun atas jalan raya orang nak berguling macam tu atas kereta. Kan? Tak wujud pun. Tapi dia menjadi iklan. Dan iklan itu menjadi apa? Menjadi tarikan kepada lelaki berfikir yang bukan-bukan. Maka wanita begini perempuan disebat di dalam neraka. Kasihan mereka. Mereka kan hanya seorang model. Menggayakan pakaian untuk melakukan produk-produk tertentu untuk mendapatkan duit. Punca dia apa perempuan? Duit. Dia nak cari duit, dia nampak itu jalan dia dapat duit. Maka dia sanggup meragakan apa saja produk. Tanya, cuba cek. Produk apa tak pakai perempuan? Ada tak produk yang jual tak pakai perempuan? Tak ada, kan? Segala-galanya nak letak gambar perempuan. Ya Allah, sedihnya. Nasib baik jual tayar tak bubuh perempuan. Kalau tayar pun bubuh perempuan, betapa sedihnya kita dieksploitasi demikian rupa. Sayangnya apabila tidak ada iman perempuan, dia tak rasa itu eksploitasi. Nampak? Dia rasa itu satu penghargaan. Tapi tengok bila dia dah terkena sexual abuse, jadi macam 100 orang tadi di Amerika. Saya heran juga, hai hampa masa pakai lagu tu pun tak fikir no sexual abuse. Kan? Macam mana dia pakai macam tu, tapi dia tak bagi lelaki sentuh dia tak bagi lelaki intai dia, tak bagi lelaki kacau dia, dah dia pakai macam tu. Tu hadis ni jelas. Ma'ilatun. Sebab wanita dia ada magnet secara natural. Jadi kalau dia nak jaga diri dia tu, jangan terdedah pada sexual abuse. Jagalah magnet dia. Magnet kalau dia tutup, di cover elok-elok dengan kain, dia boleh tarik ke tak? Dia tak boleh tarik besi tak? Tak boleh. Tapi kalau magnet tu ditogel kan, memang magnet saja, dah habis besi melekat-lekat pada dia. Betul tak? Jadi perempuan, kita berhati-hati. Kadang saya risau sebab zaman sekarang ni orang dah mula bawa atas propaganda nama hak asasi manusia. Dia kata dah, dia suka bagilah. Fikir tak, yang dia suka buka-buka dia tu, dia tahu tak kesan kepada lelaki-lelaki yang dia tengok, yang tengok dia tu macam mana? Lelaki-lelaki yang tengok dia tu bukan semua nak jadi suami dia. Dia nak ke semua-semua tu jadi suami dia? Tak nak kan? Kemudian lelaki-lelaki yang tengok dia tu mungkin suami-suami orang.
Bila balik rumah, dia tak nampak isteri dia, dia nampak perempuan tadi. Bukankah dengan itu perempuan tadi sudah mengganggu keharmonian rumah tangga lain? Dan dia sendiri pun, sukakah kalau suami dia melihat perempuan lain dan ingat perempuan lain berbanding dirinya sendiri? Suka tak? Tanyalah balik kita kan. Kita yang berpakaian demikian itu pun, dia pun tak suka kalau suami dia pergi minat perempuan lain yang pakai macam dia, dan tak ingat dia pula ingat perempuan lain. Dia pun tak suka walaupun dia sendiri pakai macam tu. Jadi wanita, kembalilah kepada fitrah. Senang. Kembali kepada fitrah. Masing-masing tutup. Dah tak nampak apa-apa. Suami kita pun dah tak nampak benda-benda lain. Dia balik rumah nampak kita sahaja. Dah selesai. Kita tenang, dia pun tenang. Betul tak? Maka inilah usaha kita di akhir zaman. Ya. Jangan lupa anak cucu kita yang pakai tudung tu, kita didik dia. Kalau perempuan ada cucu yang kecil yang perempuan tu, dari sekarang perempuan sebut, ni kakak, comel pakai tudung ni. Ingat pakai tudung ni bukan sebab nak comel ya. Kadang-kadang orang dah silap faham pula sebab pakai tudung comel kan. Jadi tudung pun banyak style. Kita bagi tahu, pakai tudung ni nak jaga maruah kita. Nak jaga tubuh badan kita daripada diganggu orang. Nanti kita dapat pahala. Dan dapat pahala, dapat syurga. Jadi dia jelas kenapa dia pakai tudung. Nampak? Boleh kan? Kalau tak pakai tudung zaman-zaman sekolah dulu, pernah tengok tak orang kena tarik rambut sebab bergaduh? Pernah tak tengok? Kan? Zaman dulu kan mana ada orang pakai tudung. Bila kita pakai ni, ustazah terus dah. Kan? Orang panggil ustazah. Zaman sekolah rendah, zaman kita lah. Tak ada kan? Sekarang semua pakai tudung. Ingat tak zaman tu bila gaduh boleh tarik rambut? Nampak tak kesan tu rambut tak ditutup tu, apa dia pada fizikal dia. Jadi kita ajar anak cucu kita, insya-Allah tu tanggungjawab kita. Kemudian yang sambungan dia ni sedih sikit, dah selalu kontroversi lah ni. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang disebat dalam neraka ni, rupa-rupanya kepala-kepala mereka itu adalah seperti bonggol unta yang melenggang-lenggok. Nampak unta kalau berjalan ada bonggol kat belakang tu kan. Bila dia jalan macam mana? Unta kalau jalan slow, satu slow. Kalau dia tak jalan dia lari. Dia selalunya gitu kan. Bila dia jalan tu macam mana? Gedeng gitu kan. Kalau kita yang naik unta pun kita akan terasa ayunan tu. Lenggang-lenggok. Jadi wanita ini rupanya belakang kepala mereka seperti bonggol unta dan jalannya pun melenggang-lenggok seperti unta. Perempuan boleh tengok orang yang berjalan melenggang-lenggok seperti unta ni macam orang jalan catwalk sebenarnya. Catwalk. Tengok cat jalan kan. Pernah tengok? Perhatikan kan cat. Ada cat tak? Senang kita nak nampak cat, nak cari unta susah Di Malaysia tak ada unta. Bila nampak cat tu berjalan, dia gitulah dia jalan. Saya tak boleh sebab online. Jadi di situ kita rupa-rupanya itu sebab mereka disebat di dalam neraka sebab mereka sengaja melenggang-lenggokkan diri mereka, dan apabila ditambah dengan bonggol di belakang, lenggang-lenggok itu akan terlihat sangat ekstrim dan sangat menjolok mata, menarik perhatian. Betul tak? Kan? Cuba bayangkan, kita tengok orang yang kedai jual tudung, kadang-kadang memang dijual siap dah tambahan kat belakang ni. Apa nama dia? Sanggul. Sanggul yang memang sanggul palsu daripada rambut palsu. Banyak saiz mengikut cita rasa masing-masing, dengan siap pin dia untuk dicocok di belakang bagi menambahkan saiz penampilan kepala seseorang itu, dan ditutup dengan tudung. Maka dia kelihatan persis seperti bonggol unta. Bila dia berjalan macam mana? Tudung dia akan terhayun-hayun kanan kiri macam bonggol unta. Baik, kenapa pula ustazah dah pakai tudung dah, kenapa nak kena sebat juga dalam neraka? Soalan kan. Dah pakai tudung, kenapa sebat dalam neraka? Apa tujuan tambah bonggol tu? Apa tujuannya? Membuat tarikan. Menambah tarikan. Tak letak bonggol tu pun tak apa, kan? Yang original tu je ikat, kan? Tapi kalau original ikat dia tak jadi besar. Dia tak jadi besar sebab menambah tarikan. Betul tak kalau orang yang pakai besar sangat tu? Betul tak? Ni kalau saya tanya perempuan lah. Kalau perempuan nampak orang lalu kat sebelah perempuan macam tu, yang besar kat belakang perempuan, nak tengok tak? Tengok kan? Tengok, betul tak? Apa Kak Noleh tak nampak? Rasa pelik. Tapi tengok kan? Tengok. Memang kita rasa pelik.
tengoklah tu. Sebab tu kita rasa peliknya. Gitu kan. Dia menyebabkan orang nak tengok. Itu je punca dia. Dan wanita ni pula disuruh jaga pandangan mata, jaga maruah. Bila orang banyak sangat tengok, kesan dia apa? Banyak sangat orang tengok, kesan dia apa? Riak. Kita rasa, wah banyak orang tengok saya. Kan? Saya jalan di mana-mana semua orang tengok saya. Masuk lift lagilah. Dan itu fitrah wanita. Sedikit daripada fitrah wanita memang suka dilihat. Tetapi fitrahnya ada pada lelaki juga. Manusia suka pengiktirafan. Itu memang fitrah. Dia suka diiktiraf. Iktiraf lah dia cantik ke, rambut dia panjang ke sampai lutut. Sebab dah kalau besar sangat tu, bayangan yang melihat tu ialah rambut itu panjang. Atau sampai ke lutut ke, macam Rapunzel ke kan. Tak tahu. Jadi dia terbayang jauh. Maka kita bimbang. Di situlah mengundang penyakit-penyakit hati di antara orang yang melihat. Kita tak tahu. Kita tak tahu yang lihat tu dia fikir apa. Saya pernah buat kuesioner laju-laju dengan beberapa orang lelaki muda. Apakah impresi dia apabila melihat wanita yang bersanggul besar di belakang tudungnya? Jawapan dia, membayangkan panjang rambutnya. Nampak? Itu jawapan majoriti. Saya membayangkan berapa panjangkah rambutnya. Sebab rambut tu adalah mahkota perhiasan wanita. Kita faham. Memang itu perhiasan. Jadi, itu mungkin termasuk juga dalam kategori menonjolkan apa yang bukan zahir. Apa yang bukan zahir kan. Sebab benda tu rahsia, tersembunyi. Tetapi cuba ditonjolkan. Baik. Boleh ya. Jangan sampai pakai rambut palsu. Dan rupanya hadis lain nanti dia akan sebut di belakang-belakang ni tentang pengharaman menambah benda-benda palsu pada tubuh badan kita. Itu insyaAllah adalah pada yang berikut-berikutnya. Jadi kita ringkaskan muka surat 143. Imam Nawawi dalam huraiannya terhadap hadis ini menyebutkan beberapa pandangan ulama tentang makna khasiat ariyat. Apa dia? Wanita-wanita, yang pertama kata ulama, wanita yang memakai pakaian yang tidak menutup aurat dengan menutup sebahagian badan dan mendedahkan sebahagian yang lain untuk mempamerkan kecantikan. Itu satu. Tujuan dia tu puan-puan tengok balik semula pada niat kan. Dia ada niat dia tu nak pamer kecantikan. Yang kedua, wanita yang memakai pakaian yang nipis sehingga menampakkan warna kulit dan tubuh badan mereka pun nak mempamerkan kecantikan. Jadi masalah lah. Sedangkan dia tak perlu pamer-pamer, benda itu hanyalah akan diberikan dan ditunjukkan kepada suami yang sah sahaja. Jadi Ibnu Abdul Bar pula berkata bahawa wanita yang memakai pakaian yang nipis yang menampakkan tubuh badan di mana mereka berpakaian tetapi pada hakikatnya mereka telanjang. Kenapa? Sebab orang tahu dah ni badan dia macam mana, boleh nampak dengan jelas. Ibnu Rushd pula berkata ia adalah pakaian yang ketat yang melekat pada badan wanita sehingga menampakkan bentuk tubuh wanita itu. Ini tafsiran ulama. Dan yang terakhir, yang keempat, bukan pakaian untuk kemasyhuran dan kesombongan, iaitu berniat untuk menunjuk-nunjuk dan menarik perhatian manusia. Itu dia. Jadi janganlah berpakaian kerana nak menunjuk-nunjuk dan menarik perhatian manusia. Kalau kita pakai secara natural, tapi orang yang tengok, orang yang tanya, orang yang berminat, itu lain cerita. Kan mungkin pakaian kita desainnya cantik ke, macam hijau ni cantik, bunga-bunga cantik, bagi saya menarik mata saya dan saya pun tertarik untuk bertanya. Kalau mak mentua saya masih ada lah, mak mentua saya suka pakai baju kurung, saya akan tanya. Tapi dah tak ada, dah meninggal kan. Jadi kalau tak ada niat nak menunjuk, kita pakai biasa, orang yang tanya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi masalah tu timbul apabila dia sengaja menampilkan sesuatu yang pelik, yang aneh, yang luar biasa dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Maka dia menjadi suatu bentuk daripada bentuk-bentuk dosa. Man labisa sauba syuhratin fid dunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muka surat 144 ya. Sesiapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, albazahullahu sauba muzillatin yaumal qiyamah. Allah pasti memakaikannya dengan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Jadi pakaian-pakaian yang dengan tujuan kesombongan ni, di antara takrifat ulama yang saya pernah baca adalah contoh pakaian yang dilakukan meleret-leret di atas lantai. Tidak ada keperluan memakai pakaian yang meleret sampai ke lantai. Ada tak keperluan? Saya nak tanyalah. Ada tak keperluan sebenarnya? Kecuali nak menyapu dan mengemuk lantai. Tak ada keperluan.
Dan benda tu menyusahkan, menambah lagi risiko-risiko kotor dan najis pada pakaian kita. Jadi niat tu apa? Rupa-rupanya mengikut kajian ulama, kebanyakan pakaian orang yang nak sombong ni memang dia labur sampai ke lantai, sampai berjela-jela tu. Tengok contoh mudah yang perempuan boleh tengok, pakaian emperor. Kan? Dia labur sampai sapu 1-2 meter lantai. Bersih lepas dia lalu kan. Jadi tujuan dia sebab nak menunjukkan kemegahan, kemewahan, kekayaan, kehebatan. Yang itu orang yang berniat berpakaian demikian, Allah akan pakaikan dia dengan pakaian kehinaan di hari kiamat. Jadi kita pakai dengan sederhana. Ya, pakai batik Terengganu ke, batik Kelantan. Pakai pengantin dengan tujuan, cukup dengan tujuan untuk memperlihatkan dia meraihkan hari perkahwinan dia dan dikenali dia adalah pengantin. Kan? Tapi kalau mewah-mewah betul Kak, kalau kita sampai orang kata, "Wui, pakaian dia kan. Wah, panjang 10 meter, cipta rekod." Kan? Betul tak? Apa tujuan dia kan? Kita tengok balik tujuan tu kan, niat. Takut juga lebih-lebih kan. Sampai orang ulas. Jadi kita bimbang macam ni lah. Kita bimbang impresi orang yang lihat. Dan dia memberi kesan kepada orang yang hadir. Orang hadir nak dapat pahala. Hadir kenduri wajib. Tiba-tiba dah dapat dosa. Sebab sibuk. Kita pun mengulas-ulas benda-benda yang pelik kan. Contohlah kan. Yelah, mengumpat ni benda yang betul kan. Tapi yang tuan tu kenapa buat yang pelik-pelik tu? Jadi sebagai tuannya tu elakkan dulu. Jangan dibuat benda pelik, mestilah orang kata kan. Jadi janganlah dibuat benda pelik dengan niat yang tak baik kan. Niat menunjuk-nunjuk ni tak baik, tak boleh, memang tak boleh pun. Jadi sekadarnya sahaja. Sekadarnya sahaja. Dan sekadar ni buat perempuan tengok kawasan lah. Kita kat KL, ya silakan. Warna, betul. Betul. Warna, ya betul juga. Bagus juga soalan ni. Warna pun menjadi perbincangan dan perbahasan. Warnanya juga mengikut bi'ah surrounding kawasan tersebut. Kalau di Malaysia, warna-warni yang begini ni tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Kecuali tiba-tiba dia pakai merah fluorescent atau hijau fluorescent macam tu kan. Kan? Ataupun pink fluorescent yang menyala-nyala 10 meter boleh nampak. Tu tengok balik apa tujuan dia. Dia tak perlu pakai yang begitu sebenarnya. Tapi kalau perempuan kita pakai macam ni, pergi negara tertentu di Timur Tengah yang semua orang pakai hitam, kita lah akan menjadi perhatian selebriti lah kita ni. Masuk mall, semua orang tengok kita. Ni memang berlaku lah. Saya dah perhatikan juga, pernah terjadi. Saya pakai jubah je tapi bukan jubah hitam. Sebab orang perempuan lain semua hitam, saya seorang-seorang jubah coklat. Jadilah perhatian. Lepas tu saya insaf. Astaghfirullahaladzim. Patutlah kita kena belajar kaedah menutup aurat. Dekat tempat gitu, pakailah hitam sama dengan orang lain supaya tak jadi perhatian. Habis semua orang tanya, dari mana? Intimidate. Semua tanya dari mana? Ya Allah, silap ke? Kita silap ke? Rupanya kita silap kawasan. Tapi bila pergi pula satu kawasan colourful semua orang, tiba-tiba dia seorang-seorang pakai hitam, tutup semua sekali. Semua orang tengok yang hitam tu pula. Kan? Lepas tu tanya pula, where did you come from? Dah susah nak jawab dia. Dah jadi perhatian. Jadi kita belajar kaedah ni. Yang penting kita pegang dia punya asas tu. Bukan menunjuk, tidak menempatkan tubuh badan kan. Lagi apa? Tidak berlebih-lebihan sehingga mengundang fitnah. Tadi kita takut bila dia berpakaian berbeza daripada yang lain, dia telah menimbulkan persoalan dan pertanyaan semua pihak. Semua orang tanya, where does she come from? Dah jadi perhatian, hero tiba-tiba disebabkan pakaiannya tadi. Ini adalah pemerhatian observation. Dan bila saya tengok kaedah-kaedah ni, betul juga kita pakailah kaedah kan. Kita sesuaikan mengikut kawasan dan tempat. Akhir sekali, perenggan tengah-tengah muka surat 144. Namun dibenarkan untuk memilih pakaian yang dirasakan berkualiti. Jangan kata lepas ni, ustazah kami beli kain RM4 je lah. Kain RM4 1 meter, jangan. Pilih yang berkualiti. Dah kita umur-umur macam ni nak pakai kain murah-murah, kadang panas kan. Jadi kena cari yang berkualiti juga. Eloklah mengikut kemampuan kita. Jangan membazir. Cantik. Jangan cari yang lusuh-lusuh, yang lelo-lelo, tinggal buruk-buruk tu. Tak apa, yang itu ada orang beli. Kita yang Allah bagi rezeki ni, zahirkanlah rezeki yang Allah bagi tu kan. Pilihlah yang cantik, yang indah,
dan bagus untuk dipakai oleh seseorang selagi mana bukan dengan niat untuk menunjuk-nunjuk dan menarik perhatian orang. Pegang tagline ni betul-betul ya, Ustazah pesan ni. Pegang tagline ni betul-betul, saya pakai bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak mencari perhatian orang. Jadi kita tutup dengan satu hadis Nabi riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi misqala zarratin min kibarin. Tidak masuk ke dalam syurga barang siapa yang di dalam hatinya ada sekecil biji zarah rasa takabur, sombong. Qala rajulun, seorang lelaki bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Kan? Ada seorang lelaki kata, ada juga orang yang suka pakaian cantik ya Rasulullah. Dia suka pakaian dia elok dan juga kukunya elok, kasutnya elok. Bagaimana ya Rasulullah? Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi Rasulullah jawab balik, dalam keadaan ini sesungguhnya Allah itu maha cantik dan Allah juga sukakan kecantikan. Jadi al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sesungguhnya kesombongan itu menolak kebenaran dan memandang rendah manusia lain. Jadi Rasulullah tarik kepada kaedah balik. Tu yang saya sebut pagi ni, kaedah. Rasulullah balik kepada kaedah. Kaedah dia ialah jangan sombong, jangan menunjuk-nunjuk. Allah suka cantik, Allah maha cantik. Allah sukakan kecantikan, pakailah yang cantik dengan niat jangan sombong, jangan menunjuk-nunjuk kerana perkara ini akan membawa kerosakan. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran. Orang yang sombong dia akan tolak kebenaran dan memandang rendah manusia lain. Orang yang sombong dia akan lekehkan orang lain sebab dia tengok orang lain tak ada baju macam saya. Kan dah salah niat. Walaupun mungkin baju dia unik, tak apa, pakai. Tapi tak perlu rasa sombong. Alright? So itu sajalah, alhamdulillah hari ini kita dapat selesai 4 tips berpakaian untuk wanita. InsyaAllah kita akan sambung tips kelima, keenam pada kelas yang seterusnya dan juga insyaAllah pada lanjutan tajuk ini sehinggalah ke akhir bab kita. Okey, baik. Alhamdulillah selesai kita pada hari ini dan saya mohon maaf di atas sebarang kekurangan, kesilapan, kelemahan daripada diri saya yang serba dhaif ini. Mudah-mudahan beroleh kemaafan daripada perempuan semua jika ada dan saya mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan tidak dihitung sebagai suatu kesilapan dan kesalahan tetapi ianya merupakan kelemahan fitrah seorang manusia biasa. Saya tiada niat untuk menyinggung mana-mana pihak. Bab pakaian ini sememangnya bab yang agak sensitif tapi saya berusaha sekadar yang mampu untuk menyampaikannya dengan harmoni dan saya berharap mudah-mudahan yang mendengar dan menonton program kita untuk pagi ini akan beroleh manfaat bukan sahaja untuk diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita dan seluruh umat insya-Allah. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.